kepung kalau berdiri betul tegak. Jadi saya nampak tak payah bagi Chan sama Arau, kepung sekarang. Satu yang betul, memang satu pindaan yang dengan dua perkara saja untuk menggabungkan itu Finas dengan JFN itu saja, dan juga untuk memperlindungkan kaki tangan JFN-nya. Nah, ini itu saja. Tapi itu memang perfilman satu perkara yang sangat rumit. Walaupun yang berhormat Ledang dia ada pendapat dan Arau mungkin ada pendapat, tapi itulah kita di Malaysia ni modal kita kurang dan pasaran tu kurang. Dan kalau kita nak meningkat sehingga itu kualiti kita boleh berbanding dengan Hollywood, itu memang susah. Memang susah. Dan saya bersimpati dengan menteri walaupun ada usaha menggabungkan. Cuma satu soalannya, bilangan kaki tangan di dalam Finas dan juga di JFN kita tu, bilangan yang terlibat dan juga itu apakah itu peruntukan setiap tahun, karena itu memang penting. Kalau kita setakat kita adakan 42 buah filem ataupun 66 buah. Boleh saya minta penjelasan sikit, Tuan. Tadi yang berhormat Kepung sebut mengenai pasaran. Adakah yang berhormat bermaksud kalau kita lihat gambar Cina, industri filem Cina, industri filem dari India, dia bergantung kepada, dan begitu juga Indonesia, dia bergantung kepada jumlah atau bilangan penduduk dalam sebuah negara dalam yang menggunakan bahasa. Dalam bahasa Inggeris seluruh dunia berapa bilion? Di negara China 1 bilion, di India 1.5 bilion, di Indonesia 250 million. Dalam negara kita kalau hanya berbahasa Melayu mungkin dalam 15 million atau lebih kurang. Oleh kerana itu kita dapati filem-filem Melayu walaupun memang mendapat langganan sama ada dalam televisyen ataupun di panggung-panggung wayang, tetapi pendapatan penguasa filem dan begitu juga anak-anak wayang ataupun bintang-bintang filem mereka banyak yang pencen secara miskin. Ada juga penyanyi dalam Malaysia dulu yang pencen yang berhenti dan menjual roti canai. Bukan kita nak melekehkan mereka, tetapi pasarannya itu tidak meluas. Adakah yang berhormat setuju kalau dalam negara kita ini kita menggunakan bahasa yang boleh digunakan, walaupun filmnya dibuat di Malaysia, tapi digunakan, ditayang di negara-negara yang dapat menonton dalam bahasa yang sama, bukan ditranslatekan. Sebab translation itu tidak membawa pasaran yang besar. Jadi di Malaysia wajarkah filem-filem kita gambar-gambar dan yang penting adalah jalan cerita, kualiti penggambaran dan kualiti acting dan sebagainya dia buat dalam bahasa Inggeris umpamanya. Sebab ada juga negara-negara yang mengeluarkan filem dalam bahasa Inggeris walaupun bahasa negaranya bukan Inggeris. Adakah kita juga dalam Malaysia ni buat dalam bahasa Cina di mana langganannya begitu luas? Adakah boleh kita buat dalam bahasa yang digunakan di India, Hindi? Sebab kita bercakap dari segi bisnes, dan bisnes ada pendapatan dan membawa kekayaan kepada negara dan juga kepada mereka yang terlibat. Satu yang kedua, itu pendapat yang berhormat tu memang munasabah, memang ada asasnya. Karena kita berbincang mengenai industri perfilman dan kita mesti mempertahankan bahasa kebangsaan, itu mesti kita pertahankan. Tapi dalam bidang-bidang yang tertentu, kalau dari segi komersial, kalau bahasa Inggeris boleh digunakan, karena kita memang ada pelakon-pelakon yang bertaraf antarabangsa, bukan tidak ada, kita ada.
Dan kalau dibuatkan dalam bahasa Inggeris, kalau dapat itu pasaran yang luas, saya setuju. Memang kita boleh buat. Dan memang Yang Berhormat Menteri mesti memperkajikan sama ada ini boleh dibuat. Walaupun saya pun tahulah Yang Berhormat Ledang berkata itu tak boleh lah. Kita nak bahasa kebangsaan saja tu. Yang lain tak boleh dilayankan. Tapi kalau itulah yang disebutkan, memang tak betul. Kita nak industri perfilman. Kalau nak mempertahankan bahasa, kita ada bidang-bidang yang tertentu. Misalnya kita adakan bilangan guru yang bertahap tinggi di dalam bahasa Malaysia. Itu satu cara untuk mempertahankan, mempertingkatkan penggunaan bahasa. Tapi di dalam industri perfilman, kita mesti ikut pasaran. Kalau negara itu filem Hindi yang dibuat Malaysia ni boleh disambut dengan baik, saya setuju lah. Kita mesti buat macam tu. Misalnya Yang Berhormat yang sebutkan tadi itu di Hong Kong. Di Hong Kong. Memang dia tengok pasaran. Walaupun di Hong Kong dia masih tak boleh banding dengan itu Hollywood. Tapi dia ada berusaha, saya nampak dia berusaha untuk memperkembangkan bidang pasaran perfilman dia. Tapi dia muncul dia ada boleh gunakan bahasa Mandarin, bahasa Cantonese dan sebagainya, dan bilangannya banyak. Dan dia boleh itu jual kepada Arabnya. Terima kasih. Yang Berhormat Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Kepong. Saya mungkin mempunyai pandangan yang sedikit berbeza berhubung perkara ini. Contohnya kita ambil filem Korea Yang Berhormat. Korea dia tidak pernah menggunakan bahasa Inggeris sama ada dalam lagu ataupun di dalam filem. Dia menggunakan bahasa Korea. Siapa tak kenal Gangnam Style sekarang? Menggunakan bahasa Korea. Hanya ada 4 patah perkataan Inggeris saja di dalam lagu berkenaan. Tetapi telah menguasai Gangnam Style Mania ini menguasai satu dunia. Dan saya dipahamkan drama-drama Korea yang disiarkan di TV1, di TV9. Ada di kalangan Yang Berhormat adunan di Perlis, saya bagi tahu. Mungkin Datuk Yang Berhormat Datuk Paramsa tak ni. Dia sanggup balik daripada pejabat hanya nak tengok siri berkenaan yang menggunakan bahasa Korea yang tidak dipahami. Cuma ada sari kata di bawah. Kenapa ini terjadi? Jadi jati diri itu sebenarnya yang adakah ini menggambarkan bahasa kita belum mantap dan belum diterima. Sebab pemimpin-pemimpin kita pun kalau kita menghadiri persidangan-persidangan di peringkat antarabangsa, kita tidak seperti Indonesia. Kalau Presiden Bambang Susilo, dia hanya mukadimah saja yang menggunakan bahasa Inggeris. Kemudian allowed me to speak in bahasa Indonesia. Dia peduli apa ada interpreter atau tidak ada interpreter. Tapi yang penting pada dia mempunyai sense of belonging dengan izin, dia boleh mempamerkan bahasa dia di dalam satu persidangan besar sama ada di peringkat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations and General Assembly. Indonesia tidak menggunakan bahasa Inggeris. Jadi Yang Berhormat, apa pandangan Yang Berhormat Kepong kalau soal ini dianggap sebagai satu cara untuk kita memasarkan dan dijadikan sebagai alasan? Datuk Yang Pertua, memang ada banyak faktor. Cuba Yang Berhormat Arau bilang penduduk populasi kependudukan di Korea itu berapa orang? Termasuk Korea Utara. 60-70 bilion juta. Malaysia itu kalau boleh kita bilang 15. Kepong tidak faham. Saya maksudnya pemasaran di peringkat antarabangsa. Kenapa rakyat Malaysia boleh menerima bahasa Korea? Itu maksud saya. Jadi saya tak tahu, saya tahu lebih daripada 75 juta, saya tahu itu. Tapi saya nak tanya kenapa filem dia boleh dipasarkan di peringkat antarabangsa, itu saja. Itu Datuk Yang Pertua memang itu banyak faktor lah tu. Kerana dia hebat. Gangnam tu dia hebat, bukan main. Kalau Arab boleh berlagak seperti Gangnam, dia terima juga. Dia hebat. Kalau Padang Besar pun seperti hebat macam tu pun dia terima juga. Ini tak kena bahasa, dia hebat. Baca.
Bukan bahasa Korea lah. Dulu pun tak begitu hebat juga. Tapi dia berusaha. Dia berusaha dengan bersungguh-sungguh. Dan yang mungkin yang berhormat Arab pun hendaklah itu yang berhormat menteri berusaha juga untuk itu meningkatkan mutu perfilman dan mutu itu penyanyian pun sehingga kita boleh mencapai tahap seperti Korea. Mungkin itu satu bukan saja bahasa lah tu pasaran. Bukan saja bahasa, banyak faktor. Banyak faktor. Tapi kehebatan tu, kalau arau kelak patut pada satu hari kelak tu jadi sehebat Kang Nam tu, saya berpercaya seluruh dunia apa akan terima. Ya itu. Memang macam tu. Dan bukan saja bahasa lah, saya setuju. Itu semuanya. Ini memang mengambil masa. Memang mengambil masa dan kepakaran. Nah, saya ada tengok di United Kingdom misalnya, dia cuba memang menarik dan sebagainya, tapi tak boleh banding dengan Hollywood. Tak boleh. Sebab di United Kingdom mungkin ada 70 atau 80 juta orang saja. Ya, Amerika Syarikat 300 juta. Dan Indonesia, tak payah kita sebutkan apa bahasa dia. Dia tak payah sebut gunakan bahasa Inggeris pun di Indonesia. Dia ada 250 juta orang. Kalau dia hebat seperti Arau pun, dia boleh diterima seperti Kang Nam juga. Ya, itulah. Cuma saya tadi ada tanya yang berhormat menteri, bilangan yang terlibat dengan FINAS dan juga dengan itu Jabatan Perfilman Negara JFN, dan saya hendak tahulah itu peruntukan 1 tahun untuk itu perfilman kita, dan saya diberitahu tadi bahawa dengan 66 buah filem tu yang dibuat dibantu oleh dana perfilman tu, kita hanya dapat mengutip 78 juta ringgit. Itu memang tak cukup. Itu memperkembangkan seperti filem Korea, tak boleh. Kita tak boleh buat macam tu. Tapi walau bagaimanapun, itu bukan setakat itu bahasa saja. Ada bidang-bidang yang lain. Mungkin yang berhormat Padang Besar boleh memberi cadangan macam mana selain daripada bahasa kita boleh memajukan perfilman di Malaysia ini melalui faktor-faktor yang lain juga. Kerana kita tak kurang orang itu bintang-bintang yang bertahap itu antarabangsa. Di dalam penyanyian pun kita boleh mencapai tahap yang tinggi. Seperti Sila sekarang tu jadi sangat popular. Kerana itu kerana bahasa tu. Kerana bahasa tu. Dan bagi saya lah, ini tak kena mendengar bahasa. Apakah hendak kita buat untuk memaju? Kalau kita gunakan bahasa itu daerah Perlis boleh jadi popular, saya tak nampak mengapa tidak boleh gunakan bahasa Arau untuk dipopularkan. Mungkin filem boleh dibuat dalam bahasa Arau untuk dipopularkan. Mungkin akan meningkat ke tahapnya. Dan Arau tak bolehkah? Siapa kata tak boleh? Walaupun kawasan itu negeri itu kecil, tapi orang itu besar. Orang itu besar dan pandai juga. Datuk yang betul, itulah saya berharap itu yang berhormat menteri dengan penggabungan kedua-dua badan ini, kita boleh itu mempunyai satu strategi untuk mempopularkan filem-filem buatan Malaysia, bukan saja di dalam bahasa Malaysia, bahkan bahasa-bahasa yang lain, dan juga itu memberitahu macam mana kita boleh mempertingkatkan, menambahkan peruntukan
untuk memperbaiki, menambah baikkan mutu perfilman di Malaysia. Sekian, terima kasih.